Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka pembelajaran kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini Ustaz mengalu-alukan kehadiran para pelajar ke kelas Ustaz pada hari ini. Dan tajuk yang mula-mula yang kita akan belajar pada hari ini ialah tajuk dalam bidang hadis, iaitu hadis yang pertama tingkat 4 kita yang bertajuk hindari dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar. Jadi dinasihatkan kepada para pelajar agar ambil buku catatan, buku log, salin nota-nota yang berkaitan dengan tajuk ini dalam buku log bidang hadis. Bidang hadis. Kalau Ustaz cepat, bolehlah di-post video ini untuk membolehkan pelajar-pelajar salin dengan baik. Kita mulakan ini teks hadis. Teks hadis yang kita akan belajar tajuknya ialah hindari dosa-dosa besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ustaz baca matan hadisnya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hadis muttafaqun alaih. Maknanya hadis ini diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya? Ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi sebut mula-mula ijtanibus sab'al mubiqat. Maksudnya jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Ijtanibu jauhi, as-sab'a 7, al-mubiqat perkara yang merosakkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Apakah 7 perkara yang merosakkan itu? Qala asyirku billah was-sihru. Baginda menjawab, baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Wa aklur riba wa aklu malil yatim. Dan makan riba dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi. Dan lari daripada medan peperangan.
wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita mukminah yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Hadis ini menyebut kepada kita bagaimana Rasulullah SAW melarang kita melakukan 7 perkara. Kerana 7 perkara ini boleh merosakkan. Apakah 7 perkara itu? Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan perang, yang ketujuh menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina ataupun yang diistilahkan sebagai qazaf. Jadi kita ulang semula, apakah 7 perkara yang dihalang oleh Rasulullah? Kerana 7 perkara ini boleh membawa kepada kebinasaan, dan 7 perkara ini dikatakan dosa besar, tergolong daripada dosa-dosa yang besar. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina, ataupun dalam istilah fiqh dipanggil qazaf. Menuduh perempuan, dan perempuan ini perempuan beriman yang suci dituduh berzina, istilahnya qazaf. Jadi 7 perkara ini boleh merosakkan, dan 7 perkara inilah termasuk antara dosa-dosa besar yang perlu kita hindari. Jadi dalam tajuk ini pelajar-pelajar mesti faham kepada 7 perkara ini. Kena faham syirik, kena faham sihir, faham membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan peperangan, menuduh perempuan beriman yang suci itu berzina. Kena faham 7 ini baru dikatakan sebagai berapa menguasai hadis ini. Kita masuk yang pertama, apakah perkara yang merosakkan? Apakah dosa? Dosa besar yang pertama yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Dosa besar yang pertama ialah syirik. Bahkan inilah dosa besar yang paling besar sekali, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dosa syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan syirik, confirm dia masuk neraka dan dia tidak akan keluar daripadanya. Dosa-dosa besar lain dengan rahmat Allah, Allah boleh ampunkan. Tapi dosa syirik, kalau kita mati dalam keadaan syirik, maka kita akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Syirik, apa itu syirik? Syirik maksudnya ialah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Sekutu. Kita menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan syirik ini terbahagi kepada 2. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali dan syirik khafi. Yang membatalkan iman ialah syirik jali. Sebaliknya, syirik khafi tidak membatalkan iman, ia membatalkan pahala amal ibadah. Kita tengok yang masuk syirik jali. Syirik jali maknanya syirik yang terang, jelas dan nyata. Kita boleh tengok dengan kepala kita, kita boleh dengar dengan telinga, kita boleh perhatikan orang buat. Benda itu kita tahu dengan panca indera kita. Itu dipanggil sebagai syirik jali. Iaitu apabila orang itu terang-terangan menyekutukan Allah. Terang-terang kita boleh nampak dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada pada zat, sifat dan af'al. Af'al ini maknanya perbuatan. Maksud syirik kepada Allah pada zat ialah zat Allah, tubuh badan Allah. Tubuh badan Allah. Sepatutnya kita menyembah Allah, tiba-tiba kita ganti Allah itu dengan objek lain, kita sembah. Contohnya kita sembah patung, kita sembah berhala. Zat Allah kita sekutukan dengan patung, dengan berhala. Itu maksudnya syirik pada zat. Yang kedua, syirik pada sifat. Sifat-sifat kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi kalau kita mengatakan makhluk lain ada sifat sempurna macam Allah, maka itu maknanya syirik pada sifat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Maka kalau kita yakin ada lagi kuasa lain yang kuasanya hebat macam Allah ataupun lebih hebat daripada Allah, maka dia sudah menyekutukan Allah pada sifat Allah Maha berkuasa. Contoh lain, Maha melihat. Maha melihat adalah sifat Allah. Tetapi kalau ada orang yang menyatakan bahawasanya Allah ada makhluk lain yang boleh melihat macam Allah, sempurna penglihatannya macam Allah, maka dia sudah menyekutukan Allah pada sifat. Yang ketiga, menyekutukan Allah pada af'al ataupun perbuatan. Perbuatan Allah tidak boleh disekutukan dengan perbuatan makhluk. Contoh, yang menjadikan alam ini, ini adalah perbuatan Allah. Allah yang buat alam. Tetapi kalau kita yakin, kita mempercayai bahawasanya ada benda lain yang membuat alam, maka dia sudah sekutu pada Allah, sekutu dengan Allah pada perbuatan ataupun af'al. Kita dijadikan oleh Allah, itu betul. Tapi kalau kita yakin ada benda lain yang menjadikan kita, contohnya kita kata ibu bapa kita yang menjadikan kita, maka kita sudah melakukan syirik pada af'al. Jadi tak kiralah syirik itu pada zat ke, pada sifat ke, pada af'al ke, semua itu adalah perkara yang Allah SWT letakkan sebagai dosa yang paling besar, yang apabila kita melakukan, batallah iman kita. So, jangan kita menyekutukan Allah SWT. Berbalik kepada syirik jali tadi, syirik jali ialah syirik yang nampak, kita tengok. Apa contohnya syirik jali ini? Yang pertama, menyembah berhala. Kita nampak ada orang menyembah berhala, itu adalah syirik jali. Kita nampak dengan mata kita. Yang kedua, meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, pun syirik jali. Kita dengar dia yakin, dia kata aku percaya bahawasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Kita boleh dengar dia cakap, maka itu adalah syirik jali. Yang ketiga, meyakini alam dikuasai oleh selain daripada Allah. Kita dengar dia cakap, dia yakin bahawasanya alam ini terjadi dengan sendirinya, bukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk lain yang menguasai alam ini. Maka itu berlakulah syirik. Dan syirik ini oleh kerana kita nampak tengok dengan mata dan dapat dengar dengan telinga, ia adalah syirik jali. Akibatnya, kesannya, sesiapa yang melakukan syirik jali, maka rosak akidah. Rosak akidah maknanya batal iman, tidak dikira beriman. Orang yang syirik tidak dikira beriman. Sebab itu orang yang syirik apabila ia mati, dia tidak beriman. Tempat orang yang tidak beriman ialah neraka, dan dia tidak akan keluar daripada neraka. Inilah kita bimbang. Kita bimbang. Takut-takut kita ni termasuk mempercayai benda-benda yang lain.
Kita sebagai umat Islam kena meyakini bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Tidak ada makhluk lain yang dapat menandingi, dapat menyerupai, dapat menyamai, dapat menjadi sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syirik jadi. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syirik yang kedua ialah syirik khafi. Syirik khafi ini maknanya syirik yang tersembunyi, yang kita tidak nampak. Mata kita tidak nampak, telinga kita tak boleh dengar, orang itu orang syirik. Hanya syirik itu ada dalam hati orang, dan dia sendiri yang tahu, dia dan Allah sahaja yang tahu dia melakukan syirik. Apakah maksud syirik khafi? Syirik khafi ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat amal bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah melakukan syirik khafi. Apa contohnya? Melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Kita sembahyang nak minta orang puji. Kalau di belakang orang kita sembahyang sekejap saja. Tapi kalau orang tengok, kebetulan orang itu orang yang kita suka, nak ambil hati dia, kita sembahyang dengan baiknya. Dalam hati kita niat, kita nak tunjuk kita ni juruh, kita ni baik, kita ni sembahyang, maka dia sembahyang dengan baik. Ini dipanggil sebagai riak. Menunjuk-nunjuk ini dipanggil sebagai riak. Kenapa riak ni syirik? Riak syirik kerana kita melakukan ibadat bukan kerana Allah, tapi kita melakukan ibadat kerana nak dapat pujian manusia, nak dapat sesuatu daripada hati manusia, maka berlaku syirik. Patutnya kita buat ibadat hanya kerana Allah, lillahi ta'ala, bukan kerana manusia. Syirik saja. Yang kedua, contoh yang kedua syirik khafi ialah berasa hebat dengan amalan sendiri. Rasa hebat dengan amalan kita sendiri yang diistilahkan dalam ilmu akhlak dipanggil ujub. Ujub ni kita rasa kita ni hebat, amalan kita ni hebat, kita rajin sembahyang, kita rajin buat ibadat, kita rajin melakukan qiyamul lail, kita rajin puasa-puasa sunat, kita rajin baca Quran. Tiba-tiba terdetik dalam hati kita merasakan, hebatnya aku, orang lain tak boleh setara aku. Maka itu adalah ujub, dipanggil merasa hebat dengan sendiri-sendiri. Ini juga digolongkan sebagai syirik khafi. Kenapa? Kerana dia sudah menyekutukan Allah atas sifat hebat. Sepatutnya yang hebat adalah Allah, tapi dia merasakan bahawasanya diri dia sendiri menjadi hebat, maka berlakulah syirik. Yang ketiga, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Dia kaya, ilmu banyak, belajar pandai, rupa paras cantik, tenaga kuat, maka dia sombong, dia kata dia hebat, sehinggalah dia takbur. Apabila dia takbur, maka berlaku syirik khafi. Sepatutnya dia bersyukur dengan Allah dengan kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia merasakan dialah hebat, dialah kuat, dia lupa tentang kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, berlakulah syirik. Sepatutnya yang hebat, yang kuat itu Allah. Tak boleh kita sombong kalau kita kuat, kerana kita adalah makhluk yang lemah. Berlainan dengan syirik jadi, syirik khafi tidak batal iman. Dia masih dikira orang beriman kalau syirik khafi. Kalau sembahyang nak tunjuk ke orang atau mengharapkan orang puji, kalau kita rasa kita ni hebat, dia tak sampai batal iman. Tetapi dia boleh membatalkan pahala amalan kita. Contoh, kita sembahyang kerana nak tunjuk kepada orang ataupun riak. Sembahyang itu rosak, pahala rosak, maknanya tak ada pahala. Sembahyang elok macam mana pun, kalau kita
sembahyang kerana manusia, sembahyang itu tidak ada pahalanya. Pun bahaya juga. Kita rasa kita buat amal ibadah yang banyak, tiba-tiba di akhirat esok semuanya tidak dikira pahala oleh Allah SWT. Jadi itulah kita kena faham tentang syirik. Yang kedua yang kita kena faham ialah tentang sihir. Perkara yang merosakkan kedua yang tergolong dalam dosa-dosa besar, nama dia ialah sihir. Sihir ni bahasa Arab, orang Melayu pun panggil sihir, dan kita sepatutnya boleh imagine apa itu sihir. Maksud sihir ialah perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin ataupun syaitan. Boleh memudaratkan orang, merosakkan orang kalau terkena sihir ini. Dan sihir ini tidak terjadi dengan kekuatan diri dia. Dia guna pendamping-pendamping makhluk gaib yang lain seperti jin dan syaitan. Sihir melibatkan jin atau syaitan. Akan berlaku sihir kalau kita mendapat bantuan jin. Nak dapat bantuan jin, kita kena sembah jin ataupun puja jin, puja syaitan. Inilah yang menjadi kemurkaan Allah SWT. Sepatutnya kita perlu minta bantuan Allah. Tiba-tiba kita nak dapat sesuatu benda, kita minta bantuan jin, maka sihir ini boleh merosakkan. Apakah contoh-contoh sihir yang berlaku dalam masyarakat kita? Yang pertama kita biasa dengar santau. Santau ini ialah hantar jampi-jampi tertentu ataupun benda-benda tertentu, benda-benda tajam ke, kaca-kaca dihantar melalui angin ataupun makanan kepada orang yang kita dengki. Lantas kan terkena penyakit, dan kadang-kadang kalau tidak dapat diubati dengan baik, orang yang terkena santau ini boleh meninggal dunia. Ini memudaratkan orang lain. Santau, dan santau ini terjadi dengan bantuan jin ataupun syaitan. Yang kedua, pukau pun terjadi dengan bantuan jin ataupun syaitan. Dia baca jampi-jampi tertentu yang disukai oleh jin, yang disukai oleh syaitan, dan dapat menguasai akal manusia, lalu orang terpukau. Pukau kalau melibatkan jin ataupun syaitan, ini boleh merosakkan, dia tergolong daripada dalam maksud sihir. Yang ketiga, contoh minyak pengasih. Minyak pengasih yang biasanya digunakan oleh golongan-golongan yang ingin mendapat kasih sayang orang lain tapi ditolak, lalu dia meminta bantuan daripada jin membuat minyak tertentu, dan apabila minyak ni dijampi-jampi dengan bantuan jin, diperasap-perasap, diletakkan kepada orang yang awalnya benci, tiba-tiba bertukar menjadi kasih. Ini dalam percintaan banyak berlaku. Ini juga oleh kerana dia melibatkan jin, dia juga tergolong daripada dalam kategori sihir. Seterusnya minyak dagu. Minyak dagu, orang Kelantan kata minyak mati dibunuh, yang diambil daripada dagu orang mati yang kena bunuh. Dijampi-jampi, diserapah-serapah, dia letakkan api di dagu, keluarlah minyak. Minyak ini minyak yang masuk di dalamnya jin-jin dan juga syaitan-syaitan. Dan apabila minyak ini digunakan kepada orang lain, boleh menyebabkan orang menjadi gila, sakit dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh perbuatan sihir. Jadi kesannya kalau kita mengamalkan sihir, apa akan jadi? Yang pertama, boleh mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Contoh, orang terkena santau, sakit sampai boleh mati. Yang kedua, boleh mencetuskan pergaduhan. Contohnya, kita dengki kepada orang yang berumah tangga, yang bahagia, tiba-tiba kita gunakan sihir, gunakan bomohkan pasangan yang berumah tangga, menyebabkan mereka bergaduh, lantas sampai bercerai. Ini. Yang ketiga, boleh memporak-porandakan rumah tangga. Rumah tangga boleh porak-poranda dengan
dengan sihir ini, dihantar sihir menyebabkan kadang-kadang pasangan mula-mulanya bercinta tiba-tiba benci antara satu sama lain, tidak ada sebab. Ini. Yang seterusnya kesannya ialah boleh membawa kepada kematian. Boleh membawa kepada kematian. Seperti santau boleh bawa kepada kematian. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sihir ini benda yang tak baik terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 102. Ini dah. Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ini ayat Quran sebut mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan. Jadi ajaran sihir ini asalnya daripada syaitan. Dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Jadi ketika pemerintahan Nabi Sulaiman banyak berlaku sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman bukan mengamalkan sihir. Memang dia boleh terbang, memang dia boleh bercakap dengan binatang, tapi itu bukan sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi yang mengajar manusia ilmu sihir asalnya daripada syaitan. Jadi kena ingat benda ini melibatkan bantuan syaitan, dan Tuhan tak suka kepada syaitan. Siapa-siapa mengamalkan sihir maka rosak imannya, rosak akidahnya. Dosa besar yang boleh merosakkan akidah. Jadi perbuatan sihir ini perlu dihindari. Antara panduan-panduan yang kita boleh buat untuk menghindarkan diri kita daripada terkena sihir ialah yang pertama, kita kena banyak membaca Al-Quran, termasuklah surah Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baca Ma'uzaini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca doa, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca, insya-Allah kita tidak akan terkena daripada sihir. Jadi kesimpulannya, kita kena mendekatkan diri kepada Allah dan kita tidak akan terkena daripada sihir. Jadi untuk setakat itu pada kali ini Ustaz hanya boleh sebut untuk pertemuan ini 2 dosa besar. Yang pertama ialah syirik. Mudah-mudahan anda semua boleh faham syirik. Dan yang kedua sihir. Janganlah kita terlibat dengan dua-dua ini, kerana dua-dua ini boleh merosakkan akidah kita, merosakkan kepercayaan kita. Jadi setakat itu kita akan sambung kepada dosa-dosa yang lain pada pertemuan yang lain lah. Jadi untuk setakat itu pada kali ini Ustaz ucapkan selamat belajar, selamat salin. Salin molek dalam buku nota-nota ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.